Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan guru. Hari ini Nadia nak berkongsi tentang bagaimana cikgu nak install Loom di Google Chrome cikgu yang pertama, dan kedua bagaimana kita nak menggunakan Loom secara basic sajalah. Okey, yang basic maksudnya sekadar untuk merekod video kita. Okey, yang pertama semestinya cikgu memerlukan Loom lah di dalam aplikasi Chrome cikgu. Okey, dia ada dua cara cikgu. Sama ada cikgu nak download desktop Loom. Okey, saya tunjukkan desktop Loom, ataupun cikgu cuma nak jadikan dia satu extension di Google Chrome. Jika itu yang cikgu inginkan, yang pertama cikgu pergi kepada web store dia. Cikgu type saja web store Google Chrome. So bila cikgu tekan Chrome web store, dia akan keluar. Begini dia akan keluar. Chrome web store. Dia keluar ini. Cikgu type di sini Loom. L-O-O-M cikgu. Bila cikgu enter, dia akan keluar Loom. Ini saya menggunakan akaun smkpr.edu cikgu. Cikgu add to Chrome. Bila cikgu add to Chrome, dia akan mula untuk install lah. Cikgu add extension. So dia akan mula install untuk cikgu. Okey. Dia akan keluar di sini cikgu. Right, dia tidak akan keluar di desktop cikgu, dia akan keluar di Chrome cikgu, Google Chrome cikgu lah. Okey. Sekarang ini Loom cikgu telah pun kita install di Google Chrome. So bila cikgu buka Google Chrome, dia akan keluar extension Loom di tepi. Inilah cikgu di mana-mana di sini. Di sebelah kanan ni di mana kalau panjang cikgu punya extension tu dah banyak, so banyak lah. So selepas tu bila cikgu cancel, cikgu memang dah ada dia. So seperti biasalah bila cikgu tekan, saya tunjuk So bila cikgu tekan di sini, dia akan minta cikgu sign up lah. So saya akan sign up Sign up seperti biasa aja. Cikgu sign in with Google. Memandangkan cikgu akan menggunakan email SMKPR. Kalau cikgu nak guna email cikgu yang lain pun boleh, eDidik ke, ataupun email MOE ke, atau email Gmail biasa pun tidak ada masalah. So kita agree pada dia punya syarat-syaratnya. Okey. Okey, kemudian dia pun keluarlah cikgu. Cikgu telah pun mendaftar dengan Loom. Cikgu dah boleh guna. So kita katalah education. Cikgu nak continue. So dia ada ini. Ni. Kalau cikgu nak install, cikgu tekanlah download app. Kalau tidak, kita continue sahaja. Okey. Enable. Bermaksud di sini yang untungnya Loom ini, jika setiap kali orang menonton video cikgu, kita tahu ada orang menonton. Kalau cikgu perlukan notification, itu maknanya dia akan hantar email dekat cikgu. Kalau cikgu cakap not now lah. Kalau cikgu cakap enable. Bermaksud di sini kita tahu siapa yang menonton video kita lah jika dia berikan nama. Okey, pricing Sekiranya buat masa sekarang ini, kan SMKPR masih lagi dalam proses untuk memohon for teachers and students. So kita sekarang ini menggunakan sistem basic. So sistem basic ini bermaksud kita boleh merekodkan video sehingga 25 video. Kemudian kita rekod video yang ke-26, dia rekod, tetapi video pertama tadi telah pun di-delete daripada akaun kita lah. Itu bermaksud simpanan kita di sini ni, di my folder, di my video ni, okay, simpanan kita di my video hanya boleh masukkan 25 video sahaja. Cikgu boleh buat folder kalau cikgu nak new folder. Maksudnya katakan cikgu nak pecah ikut subjek kan. Okey, soalnya saya macam saya sains tingkatan 1. Mungkin cikgu ada buat video sains tingkatan 1. Lepas tu cikgu ada buat video sains tingkatan 2. Video sains tingkatan 3. So cikgu boleh pecah-pecahkan video itu. Senanglah untuk cikgu sendiri rujuk kemudiannya. Okey, itu cara cikgu nak buat video lah. So cikgu nak pecah-pecahkan dia. Okey cikgu So selepas nanti cikgu Hafiz mohon, kita akan dapat yang kedua yang unlimited video. Maksudnya cikgu buatlah video banyak mana pun, video tu adalah. So buat masa sekarang kita boleh guna account ataupun yang basic saja. Kalau cikgu daftar guna SMKPR dan jika permohonan cikgu Hafiz diluluskan, dia akan auto upgraded. Maksudnya secara automatik cikgu akan boleh menggunakan sistem pro itu. So sekarang jika cikgu kali pertama nak pakai,
dia akan minta cikgu information inilah. Dia nak guna cikgu punya mikrofon dan juga kamera. So kita kata allow lah cikgu. Kalau cikgu tak allow nanti tak dengar suara, lepas tu tak ada mikrofon boleh pakai. So sekarang dia kata you are ready to use. Okey, saya nak terangkan apakah fungsi ini cikgu. So di sini screen dan kamera. Screen dan kamera maksudnya bila cikgu videokan nanti itu muka cikgu keluar di sini. Ni muka saya. Lepas itu screen cikgu ni pun ada tulisan di sini. Okey? Kalau cikgu rasa muka cikgu ni macam kecil je, cikgu boleh besarkan. Di bawah ni ada saiz. Lepas tu kalau cikgu rasa tak suka duduk gambar ni kat bawah, cikgu nak letak dia dekat atas, cikgu boleh letak dia dekat atas. Okey, tak ada masalah cikgu. Ini screen saja. Di mana gambar cikgu tak keluar. Keluar huruf nama. Kalau cikgu tak nak pun huruf ni, cikgu pangkah je. Terus tak ada huruf. So kalau cikgu nak, dia nak lah. Cikgu boleh tukarlah dengan gambar kalau cikgu nak. Ini kalau kamera saja. Kalau cikgu nak bagi mungkin motivasi di hari raya kan. Motivasi untuk bulan puasa dan sebagainya, bolehlah. So cikgu boleh alih lah dekat tengah-tengah sebab muka cikgu je kan. Cikgu letaklah tengah-tengah cikgu. Boleh besarkan. Besar betul muka kita. Tu. Besar kan. Kalau cikgu tak nak, malu kecil lah. Okey. Taklah tepi ni. Kalau cikgu langsung tak nak, cikgu pangkah saja. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum cikgu pakai, cikgu nampak tak mikrofon audio ni? Cikgu kena pastikan dia bergelombang-gelombang macam ni cikgu. Sebab kadang-kadang biasalah kita guna internet kan. Lepas tu kadang-kadang sistem audio kita pun tak bagus sangat. Jadi bila kita tiba-tiba kita tak check ni cikgu, saya takut nanti tiba-tiba cikgu dah rekod berjam-jam 2-30 minit. Pasang-pasang ada muka cikgu dengan slide saja. Suara tak ada cikgu. Okay, so ini untuk cikgu detect. Ada tak suara? Ada suara tergelombang. So adalah suara. Advance ada lagi lah kalau cikgu nak tukar cikgu punya mikrofon tak suka. Tapi saya tak tukar lah sebab saya guna komputer saya punya audio saja. So sekarang kita dah pilih kita nak guna screen only, kemudian mikrofon saya pun berfungsi dengan baik. Kemudian cikgu pilih full desktop. Okay, lepas cikgu pilih full desktop, cikgu start recording. Okay, bila cikgu start recording, cikgu saya tunjuk cikgu ya. Bila cikgu start recording, dia akan keluar ini. Sama ada cikgu nak tunjuk your entire screen. Entire screen ni maksudnya apa? Entire screen ni maksudnya katakan cikgu guna 2-3 folder yang berbeza. Maksudnya mungkin cikgu ada PDF, lepas tu cikgu ada PowerPoint, kemudian cikgu ada juga Microsoft Word. So cikgu guna entire screen sebab cikgu nak tukar medium. Dan nanti cikgu dah terang-terang guna PowerPoint. So cikgu nak tunjukkan pula PDF cikgu. Jadi cikgu gunalah entire screen sebab cikgu guna banyak sangat. Okey, tapi kalau application window, mungkin cikgu guna PowerPoint saja. Jadi cikgu boleh guna application window. Jadi bila cikgu guna application window, kalau cikgu tutup pun PowerPoint tu nak cari barang dekat folder ke ataupun kan tengah tutup sekejap bagi dia orang buat latihan tu, cikgu buat kerja lain sementara menunggu mereka buat latihan tu, mereka tidak nampak lah benda tu. Okey, macam tu lah maksudnya. Okey, application folder tu dia hanya akan nampak apa yang cikgu pilih untuk tunjuk. Kalau saya pilih untuk tunjuk screen loom saya ni je nampak. Kalau saya buka-buka yang lain, cikgu tak nampak. Tapi kalau entire screen, semua yang cikgu buka tu, semua dia akan nampak dalam video tu cikgu. So kita share. Lepas cikgu share, dia akan buat countdown. 3, 2, 1, dia pun record. Cikgu tengok sini. Bila tanda ni dah keluar macam gini, maksudnya dia dah start record ya cikgu ya. So cikgu boleh pause. Katakan cikgu nak pergi tandas. Cikgu pause lah sekejap kat situ. Ni, kat sini cikgu saya angkat dah atas sikit. Ini dia tengah record cikgu Ini dia pause. Dia berhenti. Cikgu pergi tandas ke dulu kan. Ataupun ada orang panggil ke, cikgu pergi. Okey, yang ini cikgu dah habis recording. Okey, cikgu dah cakap. Okey, dah habis recording. Cikgu pun tick lah. Dia akan terus bawa cikgu ke tempat simpanan dia. Ini cikgu record, alamak tak jadi. Cikgu pangkah. Dia langsung takkan simpan dalam folder cikgu tu cikgu Sini hide lah. Cikgu kalau tak nak nampak semua ni, cikgu hide dia. Tapi kalau cikgu hide dia, cikgu kena pakai dia punya short form. Contohnya, Control Alternate L untuk start recording. So saya tak galakkan cikgu simpan lah sebab kita pun bukan pro sangat. Dia macam kalau kita nak select all tu, kita guna Control Alternate macam tu. So dia ada dia punya short form dia. Okay, jadi saya galakkan cikgu biarkan dia macam inilah sebab kita pun masih baru dalam bidang ni. Jadi ini cikgu supaya cikgu nampak. So lepas cikgu dah habis recording kan, cikgu tekan tick.
Dia akan terus bawa cikgu ke tempat simpanan loom tadi. Okey, bila dibawa cikgu ke tempat simpanan loom ini, cikgu boleh tukar tajuk video cikgu boleh setting yang cikgu nak, cikgu boleh buat. So dia akan kata cikgu berjaya buat video yang pertama lah. Okey, kalau cikgu nak dengar dia punya explanation, cikgu tekan let's go. Kalau tidak, cikgu tekan I will explore on my own. Sendiri tengok. Okey, dapat video macam ni. Okey, cikgu boleh tukar tajuk di sini. Ni tajuk ni cikgu tukar. Cikgu buat ni lah, cikgu tekan macam ni, cikgu tukar tajuk dia cikgu. Tukar terus. Jangan cikgu save nanti. Dah tukar dulu cikgu So tukarnya saya buat PLC loom. Alright? Habis. Kemudian apa benda di sini ni? Ini link. Bila cikgu copy link ini, maka mereka akan dapat lihatlah video yang direkodkan di sini. Okey? Kemudian ini link sini. Adakah cikgu nak buat dia only people with link to ataupun public? Maksudnya jika public, orang type loom, mungkin cikgu punya video akan keluar lah. Macam gitu sebab tajuk cikgu PLC loom kan. Okay. Itu maksud public lah. Maksudnya semua orang boleh tengok sama ada mereka ada link atau tidak ada link. Okay. Tapi kalau ini yang ada link saja. Kalau cikgu bagi dekat anak murid cikgu link tu, anak murid cikgu forwardkan dekat kawan dia. Kawan dia pun boleh tengok lah. Yang penting dia ada link. Alright, itu yang pertama. Cikgu boleh masukkan password. Jadi kalau cikgu bagi link, dia budak tu tak tahu password, dia pun tak boleh buka video tu. Kalau cikgu nak ada password lah, cikgu nak add password. Cikgu add lah password, letak password. Maksudnya dia mesti masukkan password. Lepas dia klik link tu, dia masuk password. Baru dia dapat tengok video tu ya. Kalau tidak, dia tak boleh tengok video tu. Alright? Itu yang pertama. Itu pergi bahagian setting cikgu. Bahagian setting di mana di sini kita boleh pilih lah. Okey, ada emoji reaction, komen. Maksudnya budak boleh komen, tak boleh komen. Komen email notification. Maksudnya jika mereka komen, cikgu dapat notification. Viewer can download. Maksudnya anak murid cikgu boleh download video ni lah. Kalau cikgu tak nak bagi dia download, cikgu anti. Kalau cikgu nak bagi dia download, cikgu biar. Seterusnya cikgu adalah aplikasi Trim. Trim ni kita boleh edit video cikgu. Ini yang bagus. Cikgu boleh edit. Okay, bila cikgu boleh edit, cikgu pilihlah kawasan mana yang ada noise atau kawasan mana cikgu terdiam seketika ataupun cikgu rasa penggunaan ayat tidak sesuai. So masa cikgu buat video tu, cikgu tak perlu risaulah kalau cikgu tersasul cakap dan sebagainya. Cikgu boleh teruskan saja video itu. Dah habis semua video itu, cikgu pergi ke bahagian trim ini, cikgu hanya trim. Dah selesai ini semua, cikgu dah dengar okey dah best, cikgu dah running sekali dah okey. Cikgu publish. Bila cikgu publish, dia dah siap akan trimkan untuk cikgu. Link tu cikgu boleh bagi pada budak. Itu sahaja. Ini basic yang saya tahulah cikgu. Ini saja. Setakat ini saja perkongsian saya mengenai loop. Saya berharap dengan perkongsian ini ia akan membantu cikgu-cikgu untuk membuat video dan mempermudahkan urusan pengajaran dan pembelajaran kita sepanjang PKP dan juga selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum.